Sungguhnya Nabi SAW, baginda tidak meninggalkan kepada kita pusaka dan harta benda yang berupa kebendaan. Semua harta benda Nabi SAW menjadi milik wakaf umat Islam. Sama ada kopiah Nabi, serban Nabi, kasut Nabi, capal Nabi, semua jadi wakaf kepada umat Islam. Maka Nabi SAW tidak meninggalkan bahkan harta pusaka kepada anak dia. Maka sebab itu dalam riwayat disebut Fatimah binti Muhammad SAW pernah bertanya kepada Abu Bakar mengenai tanah yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Maka kata Abu Bakar, segala peninggalan Nabi menjadi wakaf kepada umat Islam. Adapun ahli keluarga Nabi SAW, maka mereka itu ditanggung biayanya oleh umat Islam melalui khumus, iaitu hasil rampasan perang yang berlaku dalam keadaan tentera Islam merampas harta milik orang-orang kafir tanpa bertemu musuh, maka disebut sebagai khumus. Dan Nabi SAW menyebutkan bahawa kewajipan bagi orang-orang beriman menanggung biaya keluarga baginda SAW, Ahlul Bait. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengeluarkan belanja keluarga Ahli Bait Nabi dari poket kerajaan, tetapi tidak dari warisan Nabi, kerana Nabi tidak mewariskan harta benda. Innama yuwarisu, sebaliknya yang diwariskan oleh Nabi SAW adalah al-ilm, ilmu baginda. Maka tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, maka kita sebut dalam memahami hadis Nabi SAW, bukanlah orang-orang yang dekat dengan Nabi itu orang-orang yang mendakwa mencintai Nabi dengan melakukan perkara-perkara yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Sebaliknya, yang dikatakan mencintai Nabi SAW itu ialah orang-orang yang mengikuti akhlak Nabi SAW dan ajaran yang dibawa oleh Nabi. Ajaran yang dibawa oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul semuanya sama, iaitu tauhid kepada Allah. Maka memelihara tauhid dan menjauhi syirik adalah ajaran para Rasul. Maka Nabi SAW begitu ketat dan begitu berjaga-jaga tentang syirik, sehingga melarang para sahabat daripada melukis, dari menggambarkan makhluk hidup. Bahkan Nabi mencela lukisan-lukisan hidup dengan menyebutkan bahawa sesungguhnya orang yang paling dahsyat siksaan pada hari kiamat ialah orang yang menggambarkan makhluk-makhluk bernyawa. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, dalam keadaan Nabi SAW begitu tegas, ketat dalam masalah syirik, maka bagaimana mungkin orang-orang yang mendakwa mereka beriman kepada Allah dan Rasul, mencintai Allah dan Rasul, begitu bermudah-mudahan dalam masalah syirik, mengagung-agungkan benda seperti capal Nabi, disujud dan disembah, diletak di atas kepala, dengan perbuatan-perbuatan yang tidak pernah disunnahkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, ini masalah yang perlu kita fahami, bahawa Islam ini dia tertegak dengan sunnah, dia tertegak dengan hujah. Bukan perasaan, bukan zauq, bukan rasa hati, tetapi dengan hujah. Maka sebab itu wali sekalipun tidak halal diambil ilmu daripada mereka, kecuali mereka benar-benar dari kalangan ahlinya. Kata Imam Malik bin Anas yang meninggal pada tahun 179 Hijrah, di dalam Masjid Nabawi ini, kata Imam Malik, ada 70 orang lelaki yang jika berdoa meminta hujan, hujan turun. Yang jika diberikan harta, mereka akan amanah. Tetapi aku tidak mengambil ilmu walaupun satu hadis daripada mereka, kerana mereka bukan ahlinya. Maka tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, maka ditanyakan ilmu sebagaimana perintah Allah, fas'alu ahli zikri, dirujuk ilmu itu daripada ahlu zikri,
orang-orang ahlu zikir, iaitu orang-orang yang menjadi ahli dalam suatu bidang. Maka mereka lah yang sepatutnya disoal dan diambil ilmu mereka. Maka sebab itu para ulama, antaranya Imam Khatib Al-Baghdadi, ada menyebutkan tentang larangan mengambil ilmu daripada mushafiyun dan suhufiyun. Kata Imam Khatib Al-Baghdadi, seorang ulama hadis yang masyhur pada tahun yang meninggal pada tahun 463 Hijrah. La taqra'ul Quran ala mushafin. Janganlah kamu membaca Al-Quran ala mushafin, dengan orang-orang mushafin. Apa maksud mushafin? Orang-orang yang hanya mengaji Quran dari mushaf. Dia pun mengaji dengan kitab. Dia tak pergi tanya orang alim, dia tak pergi mengaji dengan guru. Wala ta'khudhu ilm minal suhufin, dan janganlah kamu mengaji ilmu daripada sahafin. Wala ta'khudhu ilm minas sahafin, dan janganlah kamu ambil ilmu daripada para sahafin, iaitu orang yang hanya mengaji buku, mengaji ilmu daripada kitab dan buku semata-mata. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, ilmu ni dia ada ahlinya. Sebab itu para ulama meletakkan kaedah man takallam fi ghairi fanihi ata bil ajaib. Orang yang bercakap benda yang bukan dalam bidang dia, dia akan mai benda-benda mengarut. Orang yang mengaji Quran, pergi cakap bab hadis. Orang yang mengaji hadis, cakap bab fiqh. Orang yang mengaji fiqh, cakap bab tafsir, lingkup. Maka setiap bidang ada ahlinya. Maka diambil ilmu dari ahli zikri, dari orang yang mahir dalam bidangnya. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, inilah penting bagi umat Islam untuk kita mengenal bagaimana ilmu perlu dipelihara dan dijaga. Kita dah sebut banyak kali, bila kita main mengaji hadis dan sebagainya, kita dah sebut banyak kali, yang membezakan agama kita dengan Yahudi dan Nasrani adalah hadis. Ilmu dalam hadis inilah yang menjaga, kerana ada sanad yang memelihara agama kita dari campur aduk dan tokok tambah. Sebagaimana kata Imam Abdullah bin Al-Mubarak yang meninggal pada tahun 181 Hijrah, walaula isnad, kalaulah tidak kerana sanad-sanad dalam hadis, laqala man syaa ma syaa, akan bercakaplah siapa-siapa pun boleh cakap apa yang dia suka. Dia boleh mendakwa apa saja. Tetapi kerana adanya sanad dalam hadis, ulama memeriksa satu demi satu, sebagaimana yang berlaku pada Khalifah Harun al-Rashid apabila beliau menangkap seorang lelaki zindik. Zindik ni orang-orang yang kafir, yang sesat, yang telah membawa ajaran sesat dalam Islam. Ketika Harun al-Rashid tangkap dia, maka Harun al-Rashid kata, wahai musuh Islam, apa hang boleh buat pada Islam ni? Maka jawab lelaki zindik tadi dengan ketawa. Dia kata, aku telah memalsukan 10,000 hadis dan aku masukkan dalam masyarakat. Aku reka 10,000 hadis yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Fama bika, apa hang boleh buat dengan apa yang aku dah buat? Faqala, maka berkata Imam atau Khalifah Harun al-Rashid, qabbah Allah, semoga Allah memburukkan kau. Demi Allah, Islam akan tetap terpelihara selagi mana adanya para ulama seperti Imam Malik, adanya ulama seperti Abdullah bin Al-Mubarak, adanya ulama seperti Abu Ishaq Al-Fazari yang akan memeriksa hadis-hadis Nabi huruf demi huruf. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, para ulama hadis memeriksa hadis-hadis Nabi, mana yang mahfuz, mana yang ghair mahfuz, mana yang betul-betul sahih perkataan dari Nabi, mana yang kalimatnya bukan kalimat Nabi tetapi kalimat perawi yang meriwayatkan hadis. Begitu mereka teliti dalam meriwayatkan hadis dan memelihara agama. Maka sebab itu tuan-tuan, agama ni tidak mai dari mimpi tok guru. Agama ni tidak datang daripada dakwaan mimpi si fulan dan si fulan ataupun pendapat si fulan dan si fulan. Maka sebab itu bila mana ada sebahagian umat Islam duk menyembah, duk mengagungkan capal Nabi dan logo capal Nabi. Pertamanya, lakaran capal Nabi yang disebut oleh Ibnu Asir itu hanyalah
anggaran, lakaran, hanyalah imajinasi, atau itu hanyalah kreativiti yang diagak-agakkan. Seperti itu capal Nabi. Tetapi hakikatnya bukan begitu. Hakikatnya tidak diketahui bagaimana bentuk capal Nabi SAW. Secara pasti kerana disebut dalam hadis yang sahih bahawa Nabi SAW memakai kasut dengan satu tali. Kemudian Nabi SAW memakai kasut dengan dua tali. Nabi memakai kasut dengan dua tali. Kemudian pada zaman Uthman memakai kasut dengan satu tali. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, bahawa pemakaian kasut pada zaman Nabi, capal dan sebagainya adalah merupakan pemakaian biasa bagi orang-orang Arab. Kasut yang dipakai oleh Nabi, kasut yang sama dipakai oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Maka apa yang dipakai oleh Nabi dipakai oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Maka sebab itu Islam tidak tertegak dengan pakaian. Maka sebab itu para pendakwah daripada timur dan barat boleh menyampaikan Islam kerana mereka tidak membawa penukaran pakaian. Apabila Islam datang ke tanah Melayu, umat Islam semua tidak pakai jubah, masih pakai baju Melayu dengan samping, dengan kerih di pinggang. Kita tidak tukar daripada kerih kepada jambia, kita tidak tukar kerih kepada pedang, kita masih pakai kerih. Apabila Islam sampai ke Eropah, orang-orang Eropah tidak tukar jubah, masih pakai baju bulu. Maka sebab itu muslimin dan muslimat rahimakumullah, Islam tidak datang membawa pakaian, tetapi Islam datang menukarkan cara hidup manusia daripada cara hidup yang menyembah makhluk kepada menyembah Allah. Cara hidup yang seperti binatang kepada cara hidup manusia yang beriman. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, maka kita sambung dalam hadis, dalam pengajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab amal ma'ruf nahi munkar, bahawa kepentingan memahami bahawa sunnah Nabi SAW hanyalah berharga jika kita mengikuti tunjuk ajar dan cara beragama daripada Rasulullah SAW. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, setiap orang boleh mendakwa, pakai capal ni dapat fadilat, pakai baju ni dapat kelebihan, pakai sorban dapat kelebihan. Tetapi hakikatnya kembali kepada keabsahan dakwaan itu. Apa dalil dia? Apa nas dia? Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kita sambung daripada hadis yang ke-187. Kalau buku ni muka surat 174.